الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para tetamu Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya, seterusnya meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, terdapat segelintir masyarakat kita pada masa kini sedang mengalami krisis akhlak yang sangat membimbangkan. Kerapuhan institusi kekeluargaan menjadi salah satu penyumbang kepada masalah sosial pada hari ini. Antaranya adalah perceraian, keganasan rumah tangga, dan suami atau bapa yang tidak melaksanakan tanggungjawab dalam urusan rumah tangganya. Justru sebagai seorang lelaki yang bergelar suami atau bapa, kita harus sedar betapa besarnya peranan dan tanggungjawab tersebut, kerana ianya bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Oleh itu, lelaki khususnya suami harus mempunyai sifat qawwam di dalam memimpin istrinya ke arah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Qawwam daripada perkataan qaimun yang bererti bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, menguruskan, prihatin, memimpin, mengawal dan membela. Seorang lelaki yang qawwam adalah lelaki yang mempunyai sifat-sifat berkenaan terhadap kaum wanita. Sidang Jumaat yang berbahagia, sebagaimana yang kita sedia maklum, kaum lelaki adalah insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul tanggungjawab utama di dalam meneraju institusi kekeluargaan. Peranan lelaki amat penting bagi memastikan keharmonian keluarga,
kesejahteraan dan hala tuju keluarga dalam mencapai matlamat hidup yang sempurna dan bahagia. Jelaslah kepada kita bahawa tanggungjawab yang digalas oleh kaum lelaki amatlah besar dalam menentukan kestabilan institusi kekeluargaan yang secara tidak langsung akan membawa kepada kesejahteraan kepada masyarakat. Di antara tanggungjawab dan peranan utama kaum lelaki adalah seperti berikut. Pertama, lelaki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Kepimpinan itu bukanlah satu keistimewaan, sebaliknya adalah satu amanah yang cukup berat. Ianya bukanlah satu kelebihan ataupun satu kemegahan, tetapi satu pengorbanan. Di dalam institusi kekeluargaan, suami sebagai pemimpin dalam keluarga perlu menjadi contoh dan tauladan yang terbaik terhadap keluarganya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap pemimpinnya. Seorang terhadap pimpinannya. Seorang imam ataupun ketua negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan seorang lelaki di dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap pimpinannya, yakni ahli keluarganya. Kedua, lelaki sebagai pelindung kepada wanita dan keluarga. Tugas seorang lelaki yang qawwam ialah menjaga dan memelihara wanita yang berada di bawah tanggungjawabnya, serta melindungi keluarganya daripada bahaya dunia dan juga akhirat. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, lelaki ialah ketua keluarga sesuai dengan fitrah kejadiannya yang lebih gagah dan beberapa kelebihan lain berbanding wanita. Hal ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, lelaki diamanahkan menjaga kebajikan wanita. Suami yang baik akan menyantuni dan menghormati istri, meskipun apabila terjadi persengketaan, dia tidak sesekali mengasari tubuh badan istri, mengeluarkan kata-kata yang kesat padanya. Sebagai pembimbing, cubalah untuk berbincang secara harmoni dan bertolak ansur. Hormatilah istri dengan mengelak daripada menyindir, mengutuk, mencaci atau memaki hawa terhadapnya. Para suami hendaklah melayani istri dengan penuh sopan santun dan penuh hormat, kerana mereka juga adalah ibu kepada anak-anak kita. Lelaki bertanggung jawab di dalam memberi nafkah. Tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada tanggungan diletakkan di atas bahu lelaki. Dalam arti kata lain, berdosalah bagi suami yang mengabaikan nafkah ke atas orang yang berada di bawah tanggungannya. Selain itu, dalam isu pemberian nafkah, secara toleransi suami juga perlu memahami, walaupun dalam situasi istri bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri, tanggungan suami
bagi memberikan nafkah itu tidak hilang secara automatik, meskipun dalam situasi di mana pendapatan isteri adalah jauh lebih besar daripada suami. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon dan contoh lelaki qawwam. Baginda adalah teladan terbaik umat Islam. Sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda terlebih dahulu merupakan seorang suami. Baginda juga bergelar bapa yang sentiasa menunjukkan akhlak yang terbaik, melakukan tugasan di rumah, dan sentiasa mengambil berat dengan apa yang berlaku ke atas ahli keluarga baginda. Budi pekerti dan kepribadian Rasulullah SAW terhadap isteri dan anak-anak wajar dicontohi pasangan suami isteri di zaman ini. Sebagai ketua keluarga, berusahalah untuk menjadi yang terbaik di dalam melindungi, membimbing dan memimpin ahli keluarga. Sesungguhnya apabila tanggungjawab lelaki, khususnya golongan suami, diperkasakan, maka kaum istri akan menikmati natijah kebahagiaan dan akan terbentuklah keluarga harmoni yang seterusnya menyumbang kepada masyarakat dan negara yang sejahtera. Perbanyakkanlah membaca doa seperti mana yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bermaksud dan juga mereka yang diridhai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami dengan beroleh istri-istri dan zuriat keturunan kami, perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami pemimpin ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai pedoman kita semua. Pertama, lelaki yang bergelar suami atau bapa hendaklah melaksanakan tuntutan qawwam, yaitu bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, menguruskan, prihatin, memimpin, mengawal dan membela isteri dan keluarganya berlandaskan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, di dalam institusi kekeluargaan, lelaki sebagai ketua keluarga hendaklah memelihara dan melindungi ahli keluarganya daripada terjerumus ke lembah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bertakwa dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin, seterusnya melahirkan keluarga dan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Justru marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة، وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badrisyah ibni السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
kami hamba-hambamu yang lemah ini merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Hindarkanlah kami dari sebarang bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agamamu dan hindarkanlah kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid dan surau. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.